Selamat datang ke channel Cucong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 2 metode tingkatan 1 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang keempat 2.1 di faktor sepunya terbesar. Jadi di sini kita kena faham dahulu apa itu faktor sepunya terbesar, iaitu kita boleh tuliskan singkatannya iaitu FSTB. Jadi faktor sepunya terbesar ni adalah faktor sepunya yang terbesar lah. Jadi sebenarnya namanya sudah beritahu anda apa itu FSTB, iaitu faktor sepunya yang terbesar. Jadi di sini kita sebenarnya ada 3 kaedah untuk tentukan FSTB ini, iaitu pertama sekali adalah penyelesaian faktor, iaitu senaraikan semua faktor. Lepas tu kita tentukan faktor sepunya dan kita lihat mana satu faktor sepunya yang terbesar. Lepas tu kita juga boleh gunakan pembahagian berulang, dan yang ketiga tu adalah pemfaktoran perdana. Jadi untuk satu contoh tu saya akan gunakan ketiga-tiga kaedah ni untuk bincangkan lah. Selepas tu saya akan cadangkan semua untuk gunakan pembahagian berulang lah, sebab pembahagian berulang ni adalah kaedah yang paling ringkas berbanding dengan yang lain. Jadi mari kita bincangkan dengan satu contoh. Jadi di sini cari faktor sepunya terbesar bagi 12 dan 30. Jadi kaedah pertama ni adalah penyelesaian faktor, iaitu kita kena senaraikan semua faktor bagi 12 dan 30. Jadi seperti biasa kita akan gunakan bahagi. Jadi bagi 1 kita dapat 12, bahagikan dengan 2 kita dapat 6, jadi bahagikan dengan 3 jadi 4, bahagikan dengan 4 dapat 3. Jadi di sini sudah berulang, jadi kita ambil saja nombor ini sahaja. Jadi faktor bagi 12, jadi kita senarkan semua, iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Lepas tu kita lihat pula untuk 30, dibagikan dengan 1 dapat 30, bahagikan dengan 2 dapat 15, bahagikan dengan 3 dapat 10, bahagikan dengan 5 dapat 6, bahagikan dengan 6 dapat 5. Jadi di sini inilah faktor bagi 30. Jadi di sini anda mesti kena pandai untuk bahagikan atau fikir apakah nombor yang dapat bahagikan nombor tersebut dah. Jadi di sini anda kena pandai sifir anda lah. Kalau lemah itu kena hafal dahulu. Jadi di sini kita senaraikan semua faktor bagi 30 tu 1, 2, 3, 5, lepas tu 6, 10, 15 dan 30. Jadi kita punya faktor sepunya tu apa? Kita lihat apakah faktor yang muncul untuk kedua-dua 12 dan 30 tu. Jadi kita boleh bulatkan lah, macam video ketiga tu kita carikan faktor sepunya tu. Jadi di sini kita punya faktor sepunya tu ada 4, 1, 2, 3 dan 6. Jadi yang terbesar tu di mana? Terbesar tu semestinya adalah 6. Maksudnya adalah faktor sepunya yang paling besar, iaitu 6 lah. Jadi inilah kaedah dipanggil sebagai penyelesaian faktor. Jadi kaedah ni agak panjang sebab kita kena carikan semua faktor bagi setiap nombor tu, carikan faktor sepunya, baru kita carikan FSTB. Jadi untuk kaedah kedua tu pembahagian berulang. Jadi macam mana kita gunakan tu? Kita akan lukiskan L baring macam ni, tuliskan 12 dan 30. Lepas tu kita kena fikirkan apakah nombor yang boleh bahagikan kedua-dua ni. Jadi di sini kita boleh gunakan nombor perdana lah untuk bahagikan lah, supaya kita mudah untuk kena pasti apakah nombor yang dapat bahagikannya. Jadi di sini kita boleh gunakan 2 sebab dua-duanya adalah nombor genap. Jadi kita akan bahagikan, dapat hasilnya 6 dan juga 15. Selepas tu kita boleh bahagikan dengan 3, iaitu dapat 2 dan dapat 5. Jadi sewaktu kita lihat dia tidak dapat dibahagikan dengan nombor yang sama lagi, kita akan berhentilah. Jadi kita ambil FSTB tu sekadar ambil dua nombor ini untuk kita darabkan, iaitu 2 darab 3 jadi 6. Jadi begitu sahaja untuk carikan FSTB kalau kita gunakan pembahagian berulang. Jadi anda sendiri boleh bandingkan dua kaedah ni. Memang kita punya pembahagian berulang tu jauh lebih ringkas lah. Jadi sebenarnya agak senang saja kalau kita gunakan pembahagian berulang. Selepas tu untuk pemfaktoran perdana pula macam mana? Sebenarnya adalah hampir serupa dengan tadi, iaitu kita kena pasti apakah faktor perdana bagi satu-satu. Lepas tu kita hanya perlu darabkan sahaja. Jadi di sini kita punya 12 tu adalah sama dengan 2 darab dengan
apa? 2 darab dengan 2 darab dengan 3. Iaitu sebenarnya datang daripada 4 darab 3 lah. Lepas tu 4 tu pecah lagi jadi 2 darab 2. Lepas tu kita ambil 30. 30 ni sebenarnya kalau kita gunakan pecahkan kepada 2 tu ialah 5 darab 6. Jadi kita boleh pecahkan 6 tu jadi 2 darab 3 darab dengan 5. Selepas tu kita ambil hamparkan nombor yang ulang untuk kedua-dua ni. Kita ada ulang 2, lepas tu ada ulang 3. Jadi di sini FSTB itu ambil 2 darab dengan 3 iaitu 6. Jadi untuk kaedah yang kita gunakan darab tu, anda kena pandai untuk lihat macam mana dia dapat dipecahkan lah. Sebenarnya kaedah ni adalah hampir serupa dengan pokok faktor yang semasa kita gunakan untuk faktor perdana hari itu. Jadi sebenarnya agak sama aja. Jadi daripada ketiga-tiga kaedah ni, saya akan cadangkan semua untuk gunakan pembahagian berulang lah. Sebab kaedah itu adalah yang paling ringkas. Jadi seterusnya kita lihat beberapa soalan latihan tu, dan anda boleh cuba gunakan kaedah pembahagian berulang untuk tentukan jawapan tu. Jadi di sini saya akan tunjukkan jawapannya sekarang. Jadi kita akan gunakan nombor perdana untuk bahagikan mereka. Jadi kalau kita nampak ni adalah nombor genap, semestinya kita akan mulakan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 9 dan 18. Selepas tu walaupun kita boleh gunakan 9, kita cuba terbaik kita gunakan nombor perdana lah, supaya dia jadi satu tabiat yang baik. Jadi di sini kita bagian dengan 3, kita dapat ni 3, dapatnya 6. Lepas tu bagi lagi dengan 3, 1. Lepas tu ni 2. Lepas tu kita ambil FSTB tu, kita hanya sekadar ambil 2 darab 3 darab 3, iaitu 3 nombor di sini lah, kita darabkan ni. Jadi kita akan dapat ni adalah 18. Macam tu. Jadi sebenarnya agak senang sajalah. Lepas tu untuk B pun sama juga. Jadi kita hanya ambilkan 3 nombor tu dan fikirkan apakah nombor yang boleh bagikan ketiga-tiganya. Dan disebabkannya ketiga-tiga itu adalah nombor genap, maka kita gunakan nombor genap untuk bahagian mereka, iaitu 2. Lepas tu hasil baginya adalah 8, 12 dan 24. Jadi dia masih nombor genap, maka kita boleh bagikan dengan 2 lagi, 4, 6 dan 12. Lagi boleh bagi 2. Jadi kita teruskan dengan 2, 3 dan 6. Jadi sampai peringkat ini kita perhatikan 2, 3, 6 ni kita tidak ada lagi nombor yang sama untuk bagikan ketiga-tiga tu. Jadi di sini kita sudah boleh berhenti. Lepas tu ambil 3 nombor di tepinya untuk kita darabkan. Jadi jawapan tu adalah 8. Maksudnya 8 ni adalah faktor sebenarnya yang terbesar, yang merupakan nombor yang paling besar yang dapat bahagian ketiga-tiga nombor itu. Jadi selepas ni sila cuba lagi banyak contoh atau latihan daripada buku teks atau buku rujukan untuk kukuhkan pemahaman anda terhadap kaedah untuk menentukan FSTB ni. Jadi sebenarnya agak senang saja kalau kita gunakan pembahagian berulang. Cuma perlu masa untuk anda biasakan macam mana kita bahagikan dengan gunakan pembahagian berulang ni. Jadi sila cuba biasakan diri dengan cuba banyak latihan. Jadi itu saja untuk video kali ini, iaitu kita bincangkan FSTB dan 3 kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan FSTB ini. Dan daripada 3 kaedah itu, pembahagian berulang ni sebenarnya adalah kaedah yang paling senang lah. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.